Buletin 1.30 bersama saya Amirul Hakim Lokman. Tajuk utama tengah hari ini. 10 kuartus KTMB musnah terbakar. Anggota polis merokok di kawasan larangan tidak akan terlepas tindakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 10 daripada 15 rumah kuartus milik kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB musnah dalam kebakaran pagi tadi. 11 buah kereta dan 6 motosikal yang diletakkan di kawasan berhampiran turut rentung di sambar api. Kejadian berlaku di Jalan Lengkuk Abdullah Bangsa, Kuala Lumpur kira-kira jam 9.30 pagi. Ketika kejadian, semua penghuni yang juga pekerja penyelenggaraan KTMB sempat melarikan diri. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 10.03 pagi. Jentera dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pantai, Hang Tuah, Taman Tun, Sentul dan Seputih dikejarkan ke lokasi kejadian. Kerja-kerja pemadaman mengambil masa berikutan rumah yang terbakar diperbuat daripada kayu. Kebakaran turut merebak ke rumah flat bersebelahan iaitu flat Seri Pahang bagaimanapun dapat dikawal dan dipadamkan. Tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya jam 12.20 tengah hari tadi. Punca kejadian dan kerugian masih dalam siasatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun mengarahkan tindakan diambil terhadap pegawai atau anggota polis yang merokok dalam sebuah restoran seperti yang tular di media sosial. Menurut Tan Sri Muhammad Fuzi, perbuatan itu bukan saja tidak beretika, malah boleh mencemarkan imej pasukan PDRM. Saya pun dah maklumkan perkara ini kepada pengarah JIP untuk diambil tindakan kena pasti pegawai anggota yang terlibat dengan perbuatan merokok itu. Beliau mengulas perbuatan anggota polis merokok dalam restoran meskipun kerajaan telah menguatkuasakan larangan merokok di premis menjual makanan. Katanya anggota polis tidak terkecuali daripada mematuhi arahan itu. Beliau sebelum itu merasmikan persidangan pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK di Ibu Pejabat Polis Johor di Johor Bahru pagi tadi. Persidangan itu antara lain bagi mencari pendekatan atau idea bagi menangani jenayah dalam komuniti setempat. Keputusan Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa IPC menarik hak penganjuran Malaysia sebagai tuan rumah kejohanan renang Paradunia tidak mengubah pendirian Malaysia yang jelas tidak akan sesekali berkompromi berhubung hal itu. Ketegasan itu dizahirkan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dalam satu kenyataan menerusi aplikasi WhatsApp kepada media sebelum dimuat naik Kementerian Belia dan Sukan, keputusan itu dibuat atas dasar kemanusiaan dan belas ihsan mengenai nasib rakyat Palestin. Malaysia tidak akan berganjak dengan keputusannya menghalang kemasukan atlet Israel walaupun terpaksa melepaskan peluang penganjuran sukan antarabangsa. Turut disebut ialah jika penganjuran sukan antarabangsa lebih penting berbanding nyawa rakyat Palestin, maka Malaysia seolah-olah kehilangan pegangan moral yang menjelaskan pendirian menjunjung dasar kemanusiaan sejagat dan bukan Islam semata-mata. Kejohanan renang Paradunia 2019 dijadualkan berlangsung di Kuching, Sarawak pada 29 Julai hingga 4 Ogos. Ia bakal disertai lebih 600 perenang dari 60 buah negara. Bagaimanapun 10 Januari lalu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan pendirian Malaysia tidak akan membenarkan atlet Israel bertanding pada kejohanan itu. Disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Kementerian Pendidikan hari ini menafikan kadar makanan sehari di sekolah berasrama penuh SBP dikurangkan daripada RM18 kepada RM14.50 seperti mana dakwaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak semalam. Kata Menteri Pendidikan Mazli Malik, sebaliknya kadar itu masih kekal dan tidak pernah berubah. Pihak kementerian akan keluarkan kenyataan menafikan dakwaan fitnah tersebut, dan saya mengharapkan supaya Datuk Seri Najib melakukan homework sebelum membuat kenyataan. Dan lebih baik lagi, saya menawarkan supaya beliau mengambil waktu
mengajar di kawasan pedalaman sebagai untuk menebus dosa beliau yang lepas. Mazli berkata demikian pada satu program ziarah cakna peringkat kebangsaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Jalil di Keluang Johor pagi tadi. Datuk Seri Najib menerusi laman Twitternya semalam berkata kerajaan Pakatan Harapan mengurangkan kadar subsidi di SBP. Dalam pada itu, mengulas isu mewajibkan semua pelajar melengkapkan persekolahan dari darjah 1 sehingga tamat tingkatan 5, Kementerian Pendidikan ujarnya akan membuat satu kenyataan rasmi mengenainya sebaik satu kajian dilakukan dan dimuktamadkan. Penutup longkang akan ditukar daripada besi ke bahan alternatif lain untuk elak kecurian. Juga bilangan kamera litar tertutup CCTV akan ditambah. Itu antara langkah diambil Kementerian Wilayah Persekutuan dan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan Putrajaya kekal bandar sejahtera. Untuk bertirannya, kita bersama wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin dari segmen dari Putrajaya. Baiklah Wan Zairul, teruskan dengan laporan anda. Terima kasih Amirul di Sri Pentas. Jika minggu lalu segmen dari Putrajaya, rakan setugas Sarah Abdullah mengupas mengenai kegelisahan penduduk di Putrajaya berikutan kes kecurian besi penutup longkang di sekitar kawasan perumahan mereka. Penduduk khuatir bukan sahaja disebabkan kehadiran penjenayah di kawasan kediaman mereka, tetapi juga bimbangkan keselamatan anak mereka yang mungkin tidak menyedari ketiadaan penutup besi itu dan jatuh ke dalam longkang. Bagaimanapun penduduk di Presin 8, 11 dan Taman Putra Perdana Presin 1 boleh menarik nafas lega apabila pihak polis berjaya menumpaskan geng alung besi yang aktif mencuri besi penutup longkang ini. 10 lelaki termasuk 2 dalang utama berusia antara 18 hingga 47 tahun ditahan pada 17 dan 19 Januari lalu. Dalam beberapa serbuan, polis menemui 80 besi penutup longkang diletakkan di dalam kereta Pro 2 Alza dan Wira Aerobag yang digunakan suspek untuk mencuri. Difahamkan 332 besi penutup longkang telah dicuri di ketiga-tiga kawasan terbabit. Jumlah kerugian akibat kecurian berkenaan dianggarkan RM29,880. Justeru mengambil berat isu ini, Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata, pihak kerajaan akan memperbaiki ekonomi negara supaya tiada keperluan kepada mana-mana pihak untuk mencuri besi penutup longkang tersebut dalam masa sama meningkatkan pemantauan di kawasan perumahan. Bila dah ada yang penutup longkang ni yang pakai besi, kalau boleh later on kita akan cuba cari dengan penggunaan material yang lain, yang alternatif, yang tidak akan dicuri lah oleh orang. So benda-benda macam itulah kita akan buat multi prong punya penyelesaian insya-Allah. Sementara itu, Presiden Perbadanan Putrajaya Datuk Amiduddin Hasim bersyukur kerana episod kecurian ini telah berakhir. Bagaimanapun ujarnya, pengawasan keselamatan dipertingkatkan supaya kes sama tidak lagi berulang. Okey, alhamdulillah untuk masa hadapan kita telah belajar daripada apa yang berlaku dan kita telah mengetahui mana-mana blind spot tadilah. Dan kita pun telah diberikan peruntukan tambahan di bawah tahun ini daripada Kementerian Wilayah Persekutuan untuk tempat-tempat yang boleh kita tambah lagi CCTV. Walaupun kita kata kita punya CCTV antara yang terbaik di Malaysia, tetapi masih ada juga kepintaran manusia untuk melaksanakan jenayah dan kita pun akan cuba mengatasinya lah once and for all. Dengan penangkapan suspek dan peningkatan kawalan keselamatan, diharap ia dapat mengembalikan semula ketenteraman penduduk di Putrajaya dan kawasan sekitar. Sekian saja laporan langsung dari segmen Putrajaya minggu ini. Kita kembali bersama Amirul di Sri Pentas. Terima kasih Wan Zairul dengan laporan itu tadi. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mempertimbang untuk mengambil tindakan terhadap calon Pakatan Harapan M. Manogaran mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Ia susulan tindakannya yang dirakam memakai baju logo parti di pusat mengundi ketika PRK Cameron Highlands Sabtu lalu. Memetik laporan portal berita tempatan, pengurusi SPR Azhar Azizah Harun berkata pihaknya akan menyiasat jika ada fakta yang menyokong dakwaan itu. Beliau turut mendapatkan nasihat perundangan terhadap semua dakwaan kesalahan pilihan raya yang dalam pengetahuan SPR. Tindakan sewajarnya mungkin dalam bentuk laporan terhadap badan penyiasat yang bertanggungjawab. Justru, beliau meminta agar pihaknya diberikan masa untuk menelitinya.
NGO Pilihan Raya Bersih sebelum ini menggesa badan bebas itu membuat laporan polis terhadap Manogaran yang juga timbalan pengerusi DAP Pahang kerana tindakannya yang menyalahi Seksyen 26(1)(G Akta itu yang membawa hukuman penjara tidak lebih setahun atau denda tidak lebih RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Malaysia Halal Expo MHE 2019 berjaya mencatat jualan bernilai RM135 juta menerusi 223 sesi padanan perniagaan sepanjang 3 hari berlangsung. Menteri Pembangunan Usahawan MED Datuk Seri Mohd Rezwan Yusof berkata jumlah itu melebihi 100% sasaran asal bernilai RM50 juta. 21 syarikat peneraju dari Malaysia dan Jepun mengambil bahagian dalam sesi pemadanan perniagaan dengan penyertaan 144 peserta pameran daripada 274 perusahaan kecil dan sederhana IKS tempatan serta korporasi. Antaranya termasuk Aeon Big, Tesco Malaysia, Lulu Group, Ramly Food dan Nestle serta syarikat ternama dari Jepun seperti Hayabusa International, Nanyang Trading dan Yatsumoto Susho. Expo yang berlangsung dari 24 hingga 26 Januari lalu berjaya menarik lebih 10,000 pengunjung termasuk pembeli dagang. Ia menyediakan peluang buat IKS tempatan untuk memasar dan mencipta semula perniagaan bersaing dalam pasaran halal dunia sekaligus mempromosi produk mereka ke Tamasya Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020. Dana luar pesisir terus kembali ke Bursa Malaysia untuk minggu ketiga berturut-turut dengan pembelian saham tempatan bernilai RM455.1 juta. Berdasarkan data yang dikumpulkan MIDF Research, setakat 25 Januari, aliran masuk bersih asing ke pasaran tempatan pada 2019 adalah sebanyak RM879.5 juta mengatasi Thailand. Firma penyelidikan itu berkata, kadar penyertaan pelabur asing lebih tinggi minggu lalu ditunjukkan oleh nilai purata dagangan harian ADTV yang melonjak lebih daripada 30% pada minggu berkenaan mencecah RM1.3 bilion, rekod tertinggi dalam 8 minggu. Selepas cuti umum sempena sambutan perayaan Thaipusam Isnin lalu, Bursa Malaysia dibuka keesokannya dengan belian bersih asing RM158 juta. Beralih ke pergerakan saham dan mata wang tempatan, Bursa Malaysia diniagakan lemah sehingga tengah hari ini berikutan pengambilan untung sederhana yang berterusan di kebanyakan kaunter berkaitan indeks. Indeks FBM KLCI susut 2.32 mata kepada 1,698.71. Ringgit pula diniagakan sedikit tinggi pada 4.092 berbanding dolar Amerika daripada 4.122 yang dicatatkan Jumaat lalu. Dan sempena Hari Wanita Antarabangsa Mac ini, dua penyanyi wanita tempatan bertaraf antarabangsa Z-Avi dan Najwa bakal digabungkan dalam satu persembahan. Konsert International Women's Day with Z-Avi dan Najwa itu dijadual berlangsung pada 22 Mac ini di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Ibu Negara. Z-Avi, gadis genit asal Bumi Kenyalang ini terkenal dengan trademark bersama ukulele telah mampu menawan dunia muzik antarabangsa. Lagu Sweet Window telah diguna dalam variasi drama terkenal termasuk 21 Jump Street dan Gossip Girl. Sementara itu, Najwa juga pernah mendapat pengiktirafan artis baru terbaik dan lagu Inggeris tempatan terbaik melalui anugerah industri muzik ke-18. Terkenal dengan membawa rentak blues and soul, Najwa telah mengangkat lagu lama Sri Mersing dengan gayanya yang tersendiri. Memang kita banyak artis kat Malaysia ni, definitely, right? But why we choose them both, because they are both lebih terkenal kat luar negara, which is mereka banyak buat konsert dekat luar. So why not? Kenapa kita ada anak Malaysia yang terkenal kat luar, kenapa tak buat kat dalam Malaysia? Justru dua nama besar ini dipilih untuk mengisi Hari Istimewa Wanita dengan untaian lagu-lagu mereka yang menyegarkan jiwa. Orang boleh menggunakan gambar you tanpa kerelaan you dengan caption yang sangat-sangat memalukan you, tak senonoh. Dia ada, kalau kita pergi dalam lagi, dia ada satu group ni yang dagangkan manusia tapi terus alam maya. Benarkah Tumblr lubuk pemangsa seks? Laporannya dalam Aduan Rakyat Selasa dan Rabu ini di Buletin Utama.
Vivo V11 AI Camera Perfect Shot. Vivo. Laporan antarabangsa, militan Daesh mengaku bertanggungjawab atas pengeboman yang mengorbankan 20 orang di gereja Katolik di Pulau Holo, Filipina. Serangan yang mencederakan 81 orang itu dikatakan terburuk sejak beberapa tahun lalu. Serangan di Pulau Holo itu dilakukan kurang seminggu selepas pengundi menolak kemasukan militan dalam kawasan autonomi Islam. Letupan berlaku Ahad semalam ketika penganut Kristian berkumpul di Cathedral of Our Lady of Mount Carmel di Holo, ibu kota Kepulauan Sulu. Bom terbabit dipercayai buatan sendiri. Ketua Superintenden Graciano Mijares berkata dari 20 yang maut, 5 daripadanya tentera yang mengawal gereja itu. Sementara itu, Paus Francis yang bercakap di Panama melahirkan kecaman paling keras terhadap keganasan itu. Penduduk di Sea Point di Afrika Selatan terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing apabila kebakaran hutan di kawasan pergunungan Lions Head, Cape Town semakin merebak walaupun tiada perintah rasmi daripada pihak berkuasa untuk mereka berpindah. 70 anggota bomba dan 20 jentera serta beberapa helikopter dikerah ke tempat kejadian bagi memadamkan api yang marak. Keadaan angin yang kencang telah menyukarkan usaha untuk mengawal kebakaran yang dijangka mengambil masa sepanjang malam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat berkata pihaknya sedang memantau kawasan yang terjejas. Punca kejadian masih belum diketahui. Tiada kecederaan dilaporkan setakat ini. Jumlah mangsa maut akibat empangan runtuh di Brazil meningkat kepada 58 orang dengan mangsa yang hilang direkodkan 305 orang. Jurucakap Pertahanan Awam Negeri Minas Gerais, Lieutenant Colonel Flavio Godinho berkata penyelamat menemui sebuah bas dipenuhi mayat manusia. Empangan runtuh itu menenggelamkan kemudahan Lombong Corrego do Feijão dan rumah berhampiran di bandar ini. Usaha pencarian tergendala seketika berikutan bimbang sebuah lagi empangan mungkin runtuh di kompleks pelombongan Bijih Besi. Anggota bomba memindahkan ribuan penduduk sebelum meneruskan usaha mencari dan menyelamat. Ia berikutan pihak berkuasa pertahanan awam menolak risiko satu lagi empangan runtuh dan menghentikan pemindahan. Sebelum ini, anggota bomba berjaya memindahkan 24,000 penduduk yang terjejas akibat bencana itu. Di Perancis, lebih 10,000 penunjuk perasaan yang memakai skaf merah berarak di Paris dalam bantahan terhadap keganasan ves kuning. Ia berikutan demonstrasi anti-kerajaan yang menarik ratusan ribu orang di jalanan sejak 11 minggu lalu. Digelar pergerakan skaf merah, golongan itu bimbang dengan keganasan yang dilakukan penunjuk perasaan melampau batas ves kuning. Penunjuk perasaan skaf merah berarak dalam hujan dari dataran Place de la Nation ke Tugu Bastille dengan mengibarkan bendera Perancis dan Kesatuan Eropah. Kebanyakan penunjuk perasaan berkata mereka bukan menentang tuntutan ves kuning untuk bantuan lebih besar kepada golongan miskin Perancis, namun jemu dengan pertembungan dan kemusnahan sepanjang bantahan 11 Sabtu berturut-turut sejak pertengahan November lalu. Beralih ke perkembangan sukan, saingan Liga Malaysia 2019 kian menghampiri dengan pasukan-pasukan negeri dan kelab mengumumkan senarai pemain berserta penampilan masing-masing. Tidak ketinggalan Pahang apabila skuad dengan gelaran pasukan Tok Gajah mengumumkan beberapa pemain import baru di samping mengekalkan kesemua pemain tempatan dan pemain Piala Presiden musim lalu bagi memperkuatkan cabaran untuk Liga musim ini. Antara pemain import baru yang menyertai pasukan Tok Gajah termasuk bekas pemain import musim 2014 dan 2015 yang dikenali sebagai orang besi Dixon Nwakame, pemain import dari Indonesia Sadir Ramdhani, pertahanan import dari Perancis Ero Goulan dari Perancis dan pemain penyerang kelahiran Brazil Zilov di samping mengekalkan pemain import musim lalu Muhammad Safwan Baharudin dari Singapura. Manakala pemain kebangsaan seperti Nur Azam Aziz, Muhammadus Sumareh, Matthew Davis dan Nur Syahrul Idan Talaha setia memperkuat barisan. Menurut Ketua Jurulatih Pahang Dollah Saleh berkata, dengan pengekalan kesemua pemain tempatan musim lalu, diyakini mampu meningkatkan persefahaman dalam meningkatkan prestasi pasukan pada musim ini. Dalam pada masa yang sama, penajaan sebanyak 1.6 juta ringgit oleh pengeluar barangan sukan berjenama Al-Ihsan diyakini turut meningkat dan menaikkan moral pasukan pada kali ini. Majlis pelancaran jersey dan memperkenalkan pemain pasukan Liga Super Pahang 2019 diadakan di Dewan Tun Razak di Temerloh Pahang yang dirasmikan oleh Pegawai Daerah Temerloh Datuk Azlan Mat Yaman. Dalam majlis ini juga Pahang memperkenalkan 3 jersey baru iaitu warna kuning, biru dan hitam pada musim kali ini.
Turut hadir dalam majlis ini adalah Mizal Ghazali, Pengurus Besar Pemasaran Al-Ihsan Sport, Datuk Seri Muhammad Johari Hussein, Exco Sumber Manusia Belia dan Sukan Negeri Pahang. Nampak ada pemain muda beri saingan pada pemain yang khasnya daripada kesebelasan utama. Sentiasa beri saingan. Kat situ kita tengok nampaknya dalam kesebelasan utama pun diorang kalau slack sikit bila-bila masa saya boleh buat tukaran, tidak ada jadi masalah lah bagi saya. Sementara itu, sambutan hangat ditunjukkan apabila lebih 2,000 penyokong setia skuad Hobin Jang Hobin hadir menyaksikan pengenalan pasukan dan pelancaran jersey baru bagi musim 2019 di Seremban oleh Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Redaud dan Tunku Mukhris. 3 rekaan khas jersey tajaan Rhino Southeast Asia Rhino C yang memilih warna kuning hitam untuk aksi di laman sendiri, merah untuk perlawanan di tempat lawan dan putih sebagai seragam ketiga. Hadir sama semalam Presiden Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS Tunku Said Razman, Tunku Said Idrus Al-Qadri, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun serta Pengerusi Rhino C Nizamuddin Hamid. Menurut Tunku Said Razman, pihaknya percaya tajaan Rhino C dapat memantapkan prestasi pasukan yang akan beraksi dalam saingan Liga Perdana. Tambah beliau, sasaran untuk ke Liga Super tahun hadapan realistik untuk dicapai dengan gandingan mantap barisan kejurulatihan yang diketuai Mak Zanmat Aris dengan dibantu Muhammad Zaki Syekh Ahmad. Pemain pertahanan Nur Hafiz Zamani Misbah pula dilantik kapten pasukan. Liga Hoki Malaysia rekod tanpa kalah pasukan hoki Terengganu THT akhirnya lebur dalam perlawanan kelima Liga selepas dikecewakan TNB dengan keputusan 2-3. Lebih memeritkan, kekalahan itu dialami di hadapan penyokong sendiri selain menyebabkan keciciran mata menyaingi kedudukan teratas. UniKL menang selesa 4-1 ke atas TNB Thunderbolts sementara Maybank menewaskan UiTM 3-0. Pendahulu Liga TNB berkunjung ke Stadium Hoki Batu Buruk Kuala Terengganu gelanggang kebal pasukan tuan rumah. Begitupun permulaan baik dibuat pelawat apabila serangan mereka menghasilkan jaringan padang oleh Muhammad Firhan Asy'ari seawal minit ke-7. Kedudukan berubah 5 minit selepas suku kedua bersambung menyaksikan pemain import Korea Selatan Jung Mang-jae memanfaatkan pukulan sudut penalti. Jentera serangan TNB sekali lagi menemui penyudah selepas Nik Muhammad Aiman Nik Rozmi mencatat nama selaku penjaring minit ke-31. Usaha tuan rumah bangkit berhasil suatu babak terakhir sekali lagi menerusi pukulan sudut penalti kali ini disempurnakan seorang lagi pemain Korea Selatan Jang Jong-hyun. Kealpaan THT mengekang asalkan lawan membolehkan TNB tampil dengan jaringan pemusnah 2 minit sebelum permainan tamat juga dari gerakan padang Shallow Silverius. Kemenangan 3-2 meletakkan TNB menjarakkan kedudukan di tempat teratas manakala THT kekal mengumpul 10 mata tetapi kurang satu perlawanan. Sementara itu, pertemuan antara TNB Thunderbolts dan UniKL berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kieran Govers yang tidak dikawal berjaya menghasilkan gol pertama seawal minit ke-5 untuk meletakkan UniKL di depan. Pakar pukulan sudut penalti negara Muhammad Razi Abdul Rahim kemudian membuktikan kehandalannya dengan mencatat nama selaku penjaring pada minit ke-25 dan 39 untuk menjadikan kedudukan semasa 3-0. TNB Thunderbolts berjaya untuk membolosi UniKL minit ke-46 juga menerusi gerakan pukulan sudut penalti oleh Muhammad Nur Ashraf Ishak. 6 minit berselang, pemain import Robert Camperman menjaringkan gol keempat UniKL dari gerakan padang membantu pasukannya mengutip kemenangan keempat daripada 5 perlawanan dan menduduki tangga kedua. Terus ikuti perkembangan berita terkini Buletin TV3 di platform media sosial kami. Mengakhiri Buletin 1.30 hari ini, saksikan visual kemeriahan perlumbaan luncur salji di Geisach, Jerman. Teruskan menonton rancangan menarik di TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.